Selamat sejahtera. Tajuk PDPR kita pada hari ini adalah bahan antioksidan di bawah bab 10 kimia dalam perubatan dan kesihatan. Okey, lihat gambar ini. Apa maksud bahan antioksidan? Okey, dalam topik sebelum ni kita ada tengok gambar rajah yang cikgu tunjukkan ni iaitu semasa kita belajar tentang radikal bebas. Okey, radikal bebas, cikgu recall balik kehilangan satu elektron, jadi dia akan serang atom yang sihat, di mana antioksidan pula dia akan memberikan elektron kepada radikal bebas. Okey. So pelajar kalau relate balik gambar ini dengan rajah yang cikgu tunjuk ni, kita boleh buat kesimpulan bahawa bahan antioksidan ni dia membantu proses penuaan, membantu memulihkan semula sel-sel badan yang diserang oleh radikal bebas ini. Okey, lihat dengan lebih lanjut. Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Jadi pelajar, bila kita makan makanan yang mengandungi antioksidan, lihatlah awak boleh reverse aging. Maksudnya kulit awak akan menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau daripada berkedut, dia jadi lebih licin dan sebagainya. Bukan kulit sahaja, organ-organ dalaman kita. Okey. Lihat seterusnya, bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Jadi kerja antioksidan ni adalah melindungi sel badan awak daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Jadi pelajar, badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Namun apabila usia meningkat, keupayaan ini akan berkurang. Oleh itu kita perlu mendapat bahan antioksidan melalui makanan. Okey, apa makanan yang membekalkan antioksidan kepada kita? Okey, yang melindungi sel badan kita daripada kerosakan. Okey, kita lihat beberapa contoh bahan antioksidan yang terdapat dalam makanan. Pertama sekali adalah beta karotin. Okey, beta karotina biasanya ditemui dalam kebanyakan makanan berwarna merah, kuning atau jingga. Contoh dia apa? Ada gambar dekat sini lobak merah, mangga. Ketiga ni adalah ubi kledik. Okey. Contoh bahan antioksidan yang kedua adalah lutein. Sering dikaitkan dengan mata yang sihat, iaitu sayur-sayuran berwarna hijau. Okey, awak kena makan banyak sayur-sayuran hijau seperti bayam, kubis dan brokoli. Okey, ketiga, lycopene. Bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, apricot, limau gedang dan oren. Lihatlah rujuk gambar dekat sini. Okey, seterusnya nombor 4, vitamin C. Sekarang masa COVID kita selalu dengar perlu amalkan makanan yang banyak vitamin C. Okey, vitamin C ni dia larut dalam air dan dia juga dikenali sebagai asid ascorbic. So bahan antioksidan ni banyak terdapat dalam buah-buahan sitrus. Buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau, bijirin. Ini antara contoh. Bolehlah rujuk gambar dekat sebelah dia. Okey, akhir sekali vitamin E. Okey, juga dikenali sebagai alpha tocopherol. Okey, bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak termasuk minyak kelapa sawit, minyak jerma gandum, minyak jagung, minyak kacang soya. Bahan ini juga ditemui dalam apricot, brokoli, kekacang dan mangga. Sebenarnya bahan-bahan antioksidan ni sekarang boleh dapati dalam bentuk pil. Tapi adalah lebih baik untuk makan secara semula jadi daripada buah-buahan, daripada bijirin dan sebagainya. Okey, tindakan bahan antioksidan terhadap radikal bebas.
Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperolehi dari sintesis kimia. Macam cikgu cakap tadilah, boleh beli daripada farmasi ubat-ubatan ataupun boleh makan secara semula jadi produk semula jadi tumbuhan semula jadi, buah-buahan semula jadi. Okey, apabila bahan antioksidan bertindak balas dengan radikal bebas, sebatian yang lebih stabil akan terhasil dan seterusnya menghentikan proses pengoksidaan. Ini yang kita reverse balik dekat sini. Okey, kita tahu kerja antioksidan ni apa? Membekalkan elektron kepada radikal bebas yang kehilangan elektron dan menyerang atom yang sihat. Okey. Jadi dia menghentikan pengoksidaan. Faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, apa faktor yang menyebabkan makanan itu teroksida? Okey, proses pengoksidaan boleh dilihat berlaku kepada makanan yang terdedah kepada udara. Okey, proses ini menyebabkan buah-buahan seperti apel, pisang menjadi perang apabila terdedah kepada udara. Okey, kalau kita bawa balik pisang terjatuh, kita akan boleh tahu pisang tu akan jadi berwarna perang, kita panggil lebam. Tetapi kalau awak jatuhkan buah oren, dia masih elok lagi. Kenapa? Sebab buah oren, buah citrus ni dia ada vitamin C, dia ada antioksidan. Di sebaliknya, buah-buahan yang mudah teroksida apabila terkena udara ni dia kurang sikit sifat kekurangan vitamin C di dalam dia. Okey, awak boleh lihatlah apple yang baru dipotong. Bila kita biarkan apple tu, ni biasa berlaku kan, kita biarkan apple yang terpotong tu untuk satu jangka waktu, dia akan berubah menjadi warna keperang-perangan sedikit. Sebab apple ni terdedah kepada udara. Okey, teroksida. Okey, jom buat latihan. Hanya 2 soalan. Apakah maksud bahan antioksidan? Okey, refer balik kepada apa dia? Bahan kimia mana tadi? Di sini Bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperolehi dari sintesis kimia atau tumbuhan semula jadi. Okey, bahan ini diperlukan untuk apa? Untuk apa? Bahan ini diperlukan oleh badan kita untuk apa? Melambatkan atau menghentikan proses penuaan. Okey, inilah jawapan bagi soalan 1. Ambil jawapan dekat slide ni. Okey, soalan 1. Okey, seterusnya soalan 2. Berikan 3 contoh bahan antioksidan yang terdapat di dalam makanan. So kita dah lihat 5, dia minta 3 sahaja. So awak bagi je lah. Contoh apa? Kita 5 Yang pertama tadi ini beta karotin, kedua lutein, lycopene, keempat adalah vitamin C, kelima adalah vitamin E. So soalan minta senaraikan 3, jadi awak bagilah 3 contoh yang bersesuaian pelajar. Saya rasa itu sahajalah untuk PDPR pada hari ini. Cikgu juga sertakan sekali dengan jawapan sebab ada permintaan pelajar letak sekali jawapan. Okeylah, cikgu letakkan sekali jawapan, awak boleh semak Okey, itu sahaja untuk PDPR pada kali ini. Jumpa lagi.